Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur Amira binti Muhammad Amran. Hari ini kita akan mengadakan perbincangan dan mengulas tentang suatu artikel, iaitu artikel penilaian pelaksanaan program pentaksiran alternatif sekolah rendah PASR di Sekolah Rendah Pendidikan Khas Integrasi. Bersama saya terdapat 3 panel yang bijaksana, iaitu panel pertama adalah Cikgu Syuzaira binti Yahya dan panel kedua adalah Cikgu Harith Adlan bin Wan Abdul Hisham dan panel ketiga kita adalah Cikgu Fatin Zakira binti Zakaria. Okey, kita akan mengetahui dengan lebih lanjut isi daripada artikel ini dengan bertanya soalan-soalan kepada panel-panel kita. Artikel yang dipilih bagi tugasan kritikan artikel ini adalah artikel penilaian pelaksanaan program pentaksiran alternatif sekolah rendah PASR di Sekolah Rendah Pendidikan Khas Integrasi yang ditulis pada 2020 dalam Jurnal Pendidikan Malaysia. Artikel ini ditulis oleh Muhammad Huzaimi Abdul Manap, Zulkifli Harun dan Norazma Uthman. Artikel ini mengisarkan tentang kajian tinjauan yang dijalankan untuk menilai tahap dimensi proses dalam pelaksanaan program pentaksiran alternatif sekolah rendah PASR. Selamat pagi pada panel pertama kita. Kita akan menanyakan soalan pertama kepada panel pertama, iaitu Cikgu Zaira. Apakah idea-idea utama yang terkandung dalam artikel ini yang menjadikan artikel ini benar-benar menarik perhatian anda untuk dikupas? Boleh jelaskan? Terima kasih. Terima kasih moderator Cikgu Amirah. Soalan yang pertama, apakah idea-idea utama yang terkandung dalam artikel ini? Nyatakan idea utama yang benar-benar menarik perhatian anda. Jelaskan. Terdapat 2 faktor utama dalam kajian ini, iaitu menilai tahap dimensi proses, pemantauan, penyelarasan dan sokongan pentadbir dalam pelaksanaan program PASR dan kewujudan hubungan antara dimensi proses, pemantauan, penyelarasan dan sokongan pentadbir dengan dimensi input, iaitu pengetahuan, kemahiran, latihan dan kemudahan dengan menggunakan model KIPP, iaitu konteks, input, produk dan proses dan produk sebagai indikator dalam menjalankan kajian untuk penilaian program. Hasil kajian mendapati dimensi proses berada pada tahap yang tinggi. Hal ini menunjukkan pihak pentadbir sekolah memberikan kerjasama yang baik dalam memantau, melakukan penyelarasan bersama dengan guru dan memberikan sokongan terhadap pelaksanaan pentaksiran dalam bilik darjah seperti yang ditekankan oleh lembaga peperiksaan untuk menjamin kualiti pentaksiran. Di samping itu, hubungan antara dimensi proses dengan dimensi input dilihat sangat berkait rapat. Hal ini dapat dilihat semakin kerap pemantauan, penyelarasan dan sokongan yang diberikan oleh pihak pentadbir, maka semakin tinggilah pengetahuan, kemahiran, latihan dan kemudahan pada guru dalam melaksanakan pentaksiran di sekolah. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Zaira kita untuk menjawab persoalan kita tentang idea utama yang terdapat di dalam artikel ini. Sangat menarik. Okey. Soalan kedua ditujukan pula kepada Cikgu Adlan, iaitu adakah terdapat sebarang idea yang baharu dalam artikel ini dan bolehkah informasi yang ditemukan itu digunakan secara praktikal? Boleh jelaskan Cikgu Adlan? Terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, saya ucapkan terima kasih kepada moderator kita, iaitu Cikgu Amirah. Okey, berkaitan dengan soalan sebarang idea baharu dalam artikel ini, bolehkah informasi dalam artikel ini diguna secara praktikal? Okey, bagi saya, ia boleh digunakan kerana penggunaan model KIPP dalam pelaksanaan penilaian bagi PASR dilihat sebagai idea yang barulah. Okey, model KIPP sebenarnya sudah banyak digunakan oleh kajian luar dalam menilai pelaksanaan program pentaksiran. Namun di Malaysia, kajian-kajian yang menggunakan model KIPP dalam menilai pelaksanaan pentaksiran masih tidak banyak dan dikira sebagai sesuatu yang baru kerana perubahan dalam sistem pentaksiran baharu yang menggantikan sistem pentaksiran dahulu masih baru berlaku. Jadi, informasi dalam artikel ini sememangnya boleh digunakan secara praktikal kerana penulis menyatakan maklumat dengan jelas dan penelitian ditunjukkan dalam analisis kajian yang membantu kepada pengkaji yang lain serta orang yang berkepentingan dalam bidang pendidikan.
Okey, itu sahaja daripada jawapan saya. Saya serahkan kembali kepada moderator kita. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah, daripada jawapan Cikgu Adlan kita dapat mengetahui bahawa penggunaan model KIPP adalah suatu idea yang baru yang terdapat dalam artikel ini. Terima kasih Cikgu Adlan. Okey, bagaimana pula dengan Cikgu Fatin? Adakah anda bersetuju atau tidak bersetuju dengan segala intipati utama dan hujahan di dalam artikel ini? Jika anda bersetuju, boleh jelaskan kenapa, dan jika tidak, boleh jelaskan kenapa. Okey, silakan Cikgu Fatin. Terima kasih kepada moderator Cikgu Amirah atas soalan yang telah diberikan. Sebelum saya menjawab soalan tersebut, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun, iaitu sungguh indah melambai siburan, leka bermain si umang-umang. Peningkatan kualiti program pentaksiran melahirkan generasi insan terbilang. Okey, bagi soalan nombor 3, saya amat bersetuju dengan segala intipati yang terdapat dalam artikel ini kerana penilaian pelaksanaan program pentaksiran alternatif sekolah rendah PASR melalui KIPP adalah sangat wajar kerana menerusi penilaian ini, kualiti pentaksiran di sekolah dapat ditingkatkan, seterusnya menghasilkan model insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Penglibatan golongan pentadbir secara langsung dalam pemantauan, penyelarasan dan sokongan akan membantu guru untuk menjalankan program pentaksiran di sekolah dengan lebih berkesan serta dapat mengesan isu dan kekangan yang dihadapi guru agar penambahbaikan segera dilakukan. Di samping itu, penilaian ini juga penting untuk menilai sama ada program pentaksiran yang dilaksanakan mencapai objektif atau tidak agar pihak pengurusan dapat melakukan tindakan yang bersesuaian sama ada diteruskan, ditambah baik atau ditamatkan program tersebut. Terima kasih Cikgu Fatin. Secara keseluruhannya, Cikgu Fatin bersetuju dengan hujahan yang diberikan di dalam artikel ini. Okey, baiklah Cikgu Adlan pula. Secara keseluruhannya, apakah penilaian anda tentang organisasi dan penyampaian idea di dalam artikel ini? Adakah artikel ini mudah untuk difahami dengan lancar dan konsisten? Silakan Cikgu Adlan. Okey, terima kasih sekali lagi kepada moderator kita iaitu Cikgu Amirah. Okey, bagi menjawab persoalan apakah penilaian anda tentang organisasi dan penyampaian idea dalam artikel ini. Okey. Secara keseluruhannya, penyampaian idea dalam artikel ini adalah sangat relevan kerana pentaksiran alternatif sekolah rendah iaitu PSR merupakan bentuk pentaksiran pendidikan holistik yang mampu menaksir kemajuan semua kategori pelajar. Okey, dalam usaha memastikan agar pelaksanaan pentaksiran berjalan secara efektif dan berimpak tinggi, jadi semua pihak berkepentingan harus memainkan peranan yang proaktif, terutamanya pihak pentadbir, guru-guru, murid dan masyarakat, agar pelaksanaan program pentaksiran yang baru menggantikan sistem penilaian terdahulu, memberi kesan yang signifikan terutamanya kepada pembelajaran murid-murid masa kini. Okey, artikel ini mudah difahami kerana maklumat dihuraikan secara jelas dan menggunakan bahasa yang mudah dan senang difahami bukan sahaja kepada pihak sama ada yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam sistem pendidikan. Okey, saya serahkan kembali kepada moderator kita. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Adlan. Nampaknya kesemua panel kita bersetuju bahawa artikel ini adalah relevan dan idea yang dikemukakan sangat bagus. Okey, soalan terakhir ditujukan kepada panel ketiga kita iaitu Cikgu Fatin. Apakah cadangan Cikgu Fatin untuk mengembangkan idea di dalam artikel ini? Apakah yang boleh dibuat lagi untuk mengembangkan lagi hasil usaha di dalam artikel ini? Boleh jelaskan? Silakan Cikgu Fatin. Terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Amirah selaku moderator pada hari ini. Cadangan untuk mengembangkan idea dalam artikel tersebut, pada pandangan saya, kajian dalam artikel perlu dikembangkan lagi dengan lebih meluas iaitu di peringkat seluruh negeri di Malaysia dan melibatkan sektor sekolah menengah. Tidak hanya meliputi kepada sekolah rendah sahaja.
Hal ini supaya mencapai sasaran dan objektif keseluruhan program. Kesan pelaksanaan program pentaksiran alternatif sekolah rendah PASR perlu dikaji dengan lebih mendalam lagi untuk memastikan pelaksanaan setiap elemen tercapai. Dari segi skop kajian pula, ia perlu diperluas, diperbaiki dan ditambah baik pelaksanaan program agar menjamin ke arah kemenjadian murid pada masa hadapan. Okey, baiklah, terima kasih Cikgu Fatin. Idea yang sangat bernas saya kira. Okey, terima kasih juga kepada kedua panel kita yang lain iaitu Cikgu Syuksara dan Cikgu Adlan kerana berkongsi pendapat dan ulasan yang baik untuk artikel ini. Semoga pendapat yang kita kemukakan ini dapat mengembangkan lagi dan dapat menambah baik idea ini. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.